Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Taala kita dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tata cara pendidikan ilmu dan juga pendidikan agama Islam. Kita dah habiskan alhamdulillah sepanjang berapa video saya tak ingat. Dia semua sekali kelas pengajian ini, dan kita dah ambil bahagian pertama, bahagian kedua, pendahuluan dan sebagainya, dan hari ini insya-Allah kita ambil penutup yang ditulis oleh Ahmad Abdul Rahman Soyan. Berkata pengarang kita hafizahullah, pelihara beliau, sesungguhnya kitab Allah adalah laluan hidayah dan jalan keselamatan. Kitab Allah adalah laluan hidayah dan juga jalan keselamatan. Sesiapa yang berpegang dengannya dan bergerak di atas tertibnya, Allah akan menepatkan laluannya dan memelihara dari kebengkokan dan kesesatan. Allah Ta'ala pelihara dia dari kebengkokan dan juga kesesatan. Sesiapa yang berpaling daripadanya, daripada kitab Allah, mengabaikan perintah dan larangannya, serta memandai-mandai di hadapannya, itulah apa kata Allah Ta'ala, Allah akan bengkokkan dia dan juga sesatkan dia. Kerana itu kita kata penyesatan dan juga hidayah dia semua dari Allah SWT. Dia cuma ilham dan juga suasana. Cuma manusia tadi ada choices, pilihan untuk pilih mana satu. Yang kita ini yang kelebihan yang Allah Ta'ala beri pada kita, dan itulah taklif yang menyebabkan kita ni boleh berdosa. Makhluk lain selain manusia, macam binatang dan sebagainya, dia terus bergerak dengan naluri yang Allah Ta'ala ilham pada mereka. Tidak ada binatang-binatang, tidak ada pilihan. Pilihan tak ada. Ada hari dia liar, ada hari dia jinak, itu memang kita kata bentuk naluri Allah Ta'ala beri pada dia. Tidak macam manusia, dia ada pilihan untuk membuat pilihan untuk kepada jalan mana yang dia kehendaki. Macam disebut dalam Quran surah Al-Insan, Allah Ta'ala nyatakan hal ata'al insani hin min dahri lam yakun syai'an madhkura. Adakah tak datang kepada manusia satu tempoh, satu masa daripada waktu dia bukanlah satu benda yang disebut pun. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih. Kami ciptakan manusia daripada air benih, campuran di antara lelaki dan wanita. Nabtalih, kami nak uji dia. Faja'alnahu sami'an basira, kami jadikan dia mendengar lagi melihat. Kemudian inna hadainahu sabil, kamilah yang tunjukkan dia jalan. Imma syakiran, sama dia akan menjadi seorang yang bersyukur. Wa imma kafura, ataupun dia menjadi seorang yang kufur. So Allah Ta'ala berikan petunjuk dan jalan, laluan ke mana untuk pergi. Dan kemudian macam juga disebut dalam surah Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah Ta'ala ilhamkan untuknya, untuk jiwa tadi, kejahatan dia dan juga ketakwaan dia. Ilhamkan sahaja, tidak paksa. Tidak paksa. Dan Allah Ta'ala bila Allah Ta'ala bagi pada orang tersebut asbab yang banyak untuk dia sesat, dan dia sesat, memang dia akan ikut kesesatan. Kalau bagi ruang mana pun hidayah, dia akan terima hidayah tersebut. Itulah benda kita kata membezakan di antara kita dengan makhluk yang lain. Itulah dia amanah yang Allah Ta'ala berikan. Jadi dan dia kata Allah Ta'ala bengkokkan siapa yang berpaling dari kita Allah, mengabai perintah larangannya, dan juga memandai-mandai hadapannya, Allah Ta'ala bengkokkan dia, sesatkan dia, serta menentukan, Allah Ta'ala tentukan ke atasnya kecelakaan dan kesusahan di dunia juga akhirat. Dua sekali tempat dia akan bermasalah. Allah Ta'ala nyatakan Quran surah Taha ayat 124 sampai 127. Allah Ta'ala nyatakan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wa la 'adzabul akhirati ashaddu wa abqa. Wa man a'rada, dan siapa yang berpaling, an dzikri, daripada ingatanku, petunjukku, peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan danka, maka untuknya ada kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu, dan kami bangkitkan dia nanti hari kiamat, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, a'ma, dan keadaan buta. Qala, dia akan berkata, rabbi lima hasyartani a'ma, wahai Tuhan, kenapa engkau bangkitkan kami, engkau mahsyar, kau himpunkan kami dalam keadaan buta. Wa qad kuntu basira,
sedangkan aku dahulu adalah seorang yang melihat. Dan kau bangkitkan aku dalam keadaan buta, sedangkan aku dulu melihat. Qala, Allah kata, kadzalika, demikianlah, as that, atatka ayatuna, datang kepada engkau tanda-tanda kami, bukti-bukti kami, ayat-ayat kami, fanasitaha, lalu engkau melupakannya. Kau tak nak ingat langsung, tak nak beringat, tak nak diingatkan. Wa kadzalikal yauma, maka demikianlah juga pada hari ini, tunsa, engkau dilupakan, menjadikan engkau tidak tahu dan juga tidak tahu macam nak melihat pun, bahkan lupa. Hanya melihat tak boleh. Dulu boleh melihat, sekarang tak boleh melihat. Wa kadzalika, dan demikianlah Allah kata, najzi man asrafa, kami membalas sesiapa yang melampau. Walam yu'min bi ayati rabbih, dan tidak beriman dengan ayat-ayat Tuhannya. Wala azabul akhirati, dan sesungguhnya benar-benarlah azab akhirat itu asyad wa abqa, lebih dahsyat dan lebih kekal. Tak ada lebih teruk dan dahsyat daripada azab akhirat. Jadi sesungguhnya keutamaan paling utama bagi para pendakwah, para ulama, para pendakwah, para reformis dan juga pelajar ilmu adalah menghidupkan pengamalan dengan kitab dan juga sunnah Nabi SAW. Nah, itu benda paling besar. Yang kita kata kalau kita belajar agama ke, kita nak beramal dengan agama ke, itu benda paling besar. Supaya menghidupkan pengamalan dengan kitab dan juga sunnah Nabi SAW. Sebab bila kita sebut ahli sunnah wal jamaah, itulah panduan kita. Bukan imam, bukan Bilal, bukan sekian, bukan guru, bukan syekh. Tapi apa? Quran dan sunnah. Cuma kita ada terjemahan Quran sunnah tadi akan lintaslah berpandukan dengan panduan salafus soleh, berpandukan kepada kefahaman para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Sebab kenapa setiap kali mana seorang tu belajar agama dan sebagainya, dia nak buat benda kemukan, dia tak jumpa benda tersebut, takkan jumpa benda tersebut daripada perbuatan para sahabat. Macam zaman kita sekarang ni sibuk dengan benda macam perkara, sebut ini sebut itu, macam apa selang sehari lepas sibuk dengan apa ni Syaban benda tu tadi datang hadis semuanya masalah, semua hadis tu dhaif, tak ada yang sahih pun, tapi nak dibina di atasnya amalan. Imam Bukhari dhaifkan hadis yang datang berkenaan dengan apa, Allah menjenguk pada hamba-Nya lah, Jibril datang kata sekian, semuanya tipu, semuanya masalah. Tapi itu dijadikan hidup. Kenapa hidup kita perlu dengan yang dhaif? Kita nakkan kebenaran. Banyak yang kebenaran ada daripada amalan tarikat. Sebenarnya amalan tarikat yang menyebabkan orang tersebut tak nak tinggalkan. Kalau guru tarikat beramal dengan hari-hari tersebut, macam puasa 3 bulan, Sya'ban, Rajab, Sya'ban, Ramadan, pun amalan tarikat, bukan amalan mazhab Syafi'i. Semua sekali benda tadi bukan amalan mazhab, bukan amalan salafus soleh. Pasal kalau kita benda tu amalan salafus soleh, para tabi'in yang belajar dengan para sahabat pasti cerita kepada belajar dari mereka. Macam apa Sufyan Ats-Tsauri, Allah bin Barak, Fudail bin Iyad, Muhammad ibn Sirin, Hasan al-Basri. Diorang ni adalah orang yang belajar dengan sahabat Nabi. Kalau sekiranya para sahabat ajar mereka, pasti mereka ajarkan pula kepada apa? Tabi'in yang berikutnya. Itu siapa? Seperti Imam Abu Hanifah, Malik bin Anas, Syafi'i rahimahullah, dan juga Ahmad bin Hanbal, Laits bin Sa'ad. Sebut nama kan, Rabi'atul Ra'i. Ini nama-nama orang yang belajar dengan para sahabat. Dia belajar kepada pelajar para sahabat. Mana benda tu pasti akan kita jumpa. Macam bila tengok berkenaan dengan apa malam qadar, kan dibesarkan keadaan dia, dikuatkan peringatan mengenainya, kerana memang datang daripada para sahabat. Datang daripada sahabat, turun pada tabi'in, dipelajari oleh tabi'in. Pasal itu kita kata kenapa macam Ibn Qayyim Al-Jauziyah sebut, dia kata Islam itu adalah Quran, sunnah, kefahaman para sahabat. Sebab kalau kata benda itu bukan pahaman para sahabat, dan pahaman siapa? Para ulama dari kalangan ahli sunnah wal jamaah tidak akan melangkau para sahabat dalam pemahaman dalil. Ya, para sahabat ceritakan tentang solat ke, dia tak ada macam kita tukar sikit ke, tak ada. Orang takkan buat macam tu. Ini kaedah mereka, kerana para sahabat Nabi adalah penterjemah utama bagi dalil. Mereka adalah orang pertama melaksanakan dalil. So Quran sunnah tadi mereka dulu buat. Dan kita kata, dan kita tekan berkali-kali, tajuk yang kita ambil dari mereka ni, ikutan kita dari mereka ni adalah berkenaan masalah ibadah, akidah, ibadah, akhlak. Adapun perkara kita dan tajuk-tajuk lain tak ada kita ikut. Macam orang naik unta, jubah diorang macam mana, serban berapa tingkat, itu kan kerja kita. Itu bukanlah kerja kita untuk masuk. Bahkan ia hanyalah kita panggil apa, keadaan yang ia tak menjadi benda amalah, makan apa dan sebagainya, tidak jadikan sebab. Dia tak ada macam kita kata ikut sunnah, tinggalkan beras, makan tamar je lepas ni, makan tamar, jangan makan lain, kan jenuh juga.
Pasal kita kata cuaca, dan Allah Ta'ala jadikan setiap tempat dan masa ada keadaan makanan yang berbeza-beza sesuai dengan cuaca negara tersebut. Zaman kita sekarang kadang-kadang makanan yang salah, kadang-kadang eksesif dalam satu benda, itu menyebabkan kita ada penyakit datang. Eksesif tadi macam-macam, bukan maksud dia makin makan vitamin C patutnya makin kuat. Tak, banyak lagi vitamin C kita ambil lagi teruk kita punya buah pinggang. So dia bukannya benda makin baik, makin banyak makin baik. Kalsium banyak sangat masuk, tulang kita rapuh, jadi brittle, tak? Terlampau tu. Pasal dia kena dua elasticity dengan kekerasan. Dia dua sekali. Pasal kita punya cartilage, tulang cartilage tu, dia sifat liat. Dimasuki dengan fosforus dan juga kalsium, baru dia keras. Tapi kalau kita melampau letak dalam dia kalsium, dia akan rapuh. Dia akan rapuh. Orang salah faham. Dia kata macam lebih kalsium dia bagus. Mazhab mana? Tak, tanya doktor sendiri. Dia bahkan badan kita ada kadar tertentu daripada zat tersebut yang akan diambil. Berapa miligram dan sebagainya dia akan ambil. Dia bukan ambil semua sekali. Bukan semua buat vitamin C. Lebih tu dia buang. Dia tak akan ambil lebih daripada keperluan harian kita. So, setiap orang ada keperluan masing-masing. Tak sama kadar masing-masing. Jadi sebab itu kita kata, memang kita kata kerana itu pemahaman tentang tajuk makanan dan sebagainya, itu kita tak ada kita ambil para sahabat. Kalau para sahabat makan apa, kambing apa benda jenis, tak ada, kita bincang. Tapi berkenaan dengan tajuk ibadah, hari apa Allah Ta'ala terima doa, hari apa patut kita beramal solat dengan banyak, hari apa patut kita puasa dan sebagainya, itu kena ambil daripada para sahabat. Dan saya pelik bila ada seorang daripada Universiti Azhar, ada orang sebarkan tulisan dia. Ya, ada ustaz kita kata dia ni wali jumpa Nabi. Okay. Dia kata apa? Dia kata kalau Nabi boleh tentukan hari Sabtu untuk ziarah, bukan ziarah kubur, Masjid Quba. Apa dia kubur pula? Rotan yang mana ada Nabi ziarah kubur tentukan hari apa? Okey. Quba, kubur pula. Masjid Quba. Dia kata kalau Nabi boleh tentukan, jadi apa salahnya kita tetapkan malam Sya'ban untuk baca 3 kali Yasin? Tak, sejak bila dia ni boleh jadi setara Nabi? Kita boleh kata macam tu. Kalau Nabi boleh, kenapa saya tak boleh? Awak Nabi ke? Pasal meletak kelebihan. Allah Ta'ala pilih. Di antara anak Adam ni Allah Ta'ala pilih. Di antara makhluknya dia pilih anak Adam. Dia anak Adam dia pilih keturunan Nabi Nuh. Daripada Nuh dia turun kepada Ibrahim. Daripada Ibrahim dia turun pada Ismail. Keturunan dia ni. Mana pilihan Allah Ta'ala? Dia pilih siapa? Dia Allah yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Dia jadikan apa dia nak dan dia pilih. So perlebihan hari mana dia pilih, ikut dia kata, bukan kita kata. Ya, kalau saya nak, apa salahnya? Kan? Tak ada orang yang macam tak tahu. Dia tak setara dengan Nabi. Bahkan bila saya jumpa seorang budak tu, dia cakapnya itulah. Pasal dia kata di Hadramaut, orang sana dia suka ziarah kubur pagi Jumaat. Mesti pergi. Tak pergi pelajar kena denda. Ya, kena denda. Kalau dia kata pagi Jumaat tu mesti pergi kat satu kubur. Dia pergi kubur tersebut. Kalau tak pergi nanti dia akan didenda. Akan dikenakan macam-macam lah. Anyway, benda dan kubur tadi ada kaedah pula. Ziarah ini baca apa, ziarah ini baca apa, ziarah ini baca apa. Ada tertib dia pula. Mana datang Islam macam tu? Bila saya cakap itu seorang budak ni, konon dia apologetik. Dia kata Habibnya okey dan sebagainya. Saya kata, mana boleh dia tentukan? Dia kata kalau Nabi SAW boleh tentukan hari Sabtu untuk ziarah Masjid Quba, kenapa Habib tak boleh tentukan pagi Jumaat ziarah kubur? Saya kata sejak bila Habib setara Nabi? Sejak bila Habib itu setara Nabi? Sekufur dengan Nabi SAW. Selamba je. Kita kata langsung, tak ada, tanpa rasa malu, tanpa rasa segan. Tentukan malam ini untuk baca sekian, malam ini untuk ibadat sekian. Siapa kita? Jadi kita kata benda-benda yang kita kata yang berlaku dalam masyarakat kita ni, dia okey. Orang awam yang kurang ilmu akan dengar macam, wah, betul lah Syekh ni cakap, kalau Nabi boleh tentukan, kenapa kita tak ditentukan hari sekian? Ni puasa dah hari Selasa. Puasa Selasa. Kenapa saya suka hari Selasa? Kenapa happy kan? Hari tu saya suka, tak boleh pula. Tak ada pahala lebih pula. Kenapa? Anda tak menentukan apa-apa, Nabi tentukan. Bab situ dia buat pandai. Bab sini dia tarik balik. Tak selektif. Tadi kita tak ada masalah pasal Allah Ta'ala menjadikan apa dia nak. Daripada bulan yang banyak dia pilih Ramadan. Daripada malam yang banyak dia pilih malam Qadar. Siang yang banyak dia pilih Jumaat. Ini Allah Ta'ala menciptakan dan dia memilih.
Dia melebihkan. Tetapi pelebihan Allah Ta'ala itulah melalui wahyu, bukan melalui ilham, bukan melalui kasyaf. Pasal wali ni kata nampak mentari, saya nampak malaikat turun banyak, so jadi saya rasa sekian. Siapa dia? Jadi kadang-kadang tak ada rasa malu, kan? Tak ada rasa malu kadang-kadang benda macam ni berlaku dalam masyarakat kita, kerana tak ada rasa malu di kalangan orang-orang yang kononnya beragama ataupun ahli ibadat banyak berselawat, kononnya dia nampak benda-benda yang orang ni tak nampak. Benda macam ni bahaya. Sebab kita kata dia orang buka benda ni, kalau dia dapat, apa masalah orang yang tak dapat? Kalau dia dapat, dia boleh tentukan. Yang ni kenapa dia tentukan? Yang ni kenapa tentukan? Mana dekat India ada tempat sendiri. Dekat Hadramaut tempat dia sendiri. Dia ada lupa tunjuk. Kan dia kata apa? Yang tempat yang kata dia orang ziarah kubur tu kan. Saya tunjukkan gambar sekarang. Ada satelit. Saya dapat apa, dia punya location melalui satelit. Location untuk koordinat dia. Koordinat kubur tu. Tuan. Mana pula freezer ni? Okey ni, tengok. Ni tempat yang dikatakan diziarahi kubur Nabi Hud. Okey. Hey. Apa bising ni? Okey, yang sini. Kat depan. Apa? Tak. Ni. Yang dikatakan kubur Nabi Hud tu ni. Ada location dia. Dekat Tanim apa benda je, lagi saya terangkan. Tunggulah kejap. La ilaha illallah syarikalah. Apa hal? Okey. Kawasan ni, nampak bangunan banyak kan? Okay, kawasan ni dia punya tempat di mana, ni apa salah pula benda tak tentu. Okey. Benda ni adalah tempat di mana dia macam apa Mina tau. Okey, kawasan lain tak ada rumah tau, kawasan ni. Ni kawasan ni je ada rumah. Tapi rumah ni takkan diisi, takkan ada orang tinggal kecuali pada bulan Syakban 10 lepas berapa hari? 10 Syakban. 10 Syakban dia akan pergi. Dia pergi kat sini. Okey, pergi sini. Ni dikatakan yang dikatakan kubur Nabi Hud tu ni ah. Ni. Katanya kepala kat sini, kaki kat atas. Ni bukit ni tu kan. Slanting. Okey. Yang tu. Okey, normally bila diorang nak pergi kubur ni, sebelum pergi kubur ni, diorang Syakban saja. Kalau anda kata tu Muharram. Dia okey, yang buat ni Habib. Apa benda? Mana budak akak pun pandai je, tak reti namanya cakap lah. Mana Habib Mustafa pula? Darul Mustafa. Sekolah dia. Habib bukan Habib Mustafa. Kita sebenarnya kekasih kita Nabi je. Mana ada Habib-Habib lain kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tak betul lah. Ada Habib lain. Tak, saya dengar dong qasidah, malana Habib siwa Muhammad, siwa Rasulullah. Dia sebut malana Habib, tapi dia panggil orang ni Habib. Pelik tu. Okey. Dia kata ini kubur Nabi Hud. Dia location dia tak? Okey, jadi diorang bila diorang naik kat kubur ni, okey, diorang naik sini, sebelum diorang naik kat sini buat upacara ke apa sebagainya, diorang akan biasanya akan turun ke bawah ni, ke sungai ni. Kat sini sungai. Okey, laluan ni hijau ni sungai lah, tapi kerana kering. Gambar kita tangkap ni terkering. Dia orang akan mandi kat situ sungai dulu. Kemudian dia akan naik kat satu pelantar kat sini, semayang. Ini kat sini. Dia akan solat 2 rakaat. Lepas solat 2 rakaat, dia orang akan ada laluan dia. Ikut laluan sini kan. Dekat tepi ni sini ada sini. Ada satu telaga perigi buta. Dia akan pergi kat depan perigi buta tu, assalamualaikum wa ala yasin, assalamualaikum wa ala taha, assalamualaikum wa ala muhammad, assalamualaikum wa ala sekian. Kemudian tu, lepas tu dia gerak ramai-ramai, naik atas ni pula. Berat lah. Sampai kat atas ni dia akan pergi kat kubur Nabi Hud pula. Yang kata kat atas ni kan. Okey ni kubur ni. Ada kat sini pula. Dia macam kubah, lepas tu dalamnya ada ruang. So dia akan pusing tau biasa. Akan pusing. Tapi dia tak akan tawaf. Dia tak akan tawaf dengan tangan slipper pula. Okey, depan ni dia pergi situ. Ni ada batu. Batu ni katanya unta Nabi Hud. Betulkan jadi batu. Ada besar batu dia situ.
Tak ada rupa unta pun, rupa bonggol besar je. Ni hilang kaki tangan kepala tak ada pun. Okey. Jadi dia akan pergi sini dan dia akan start lah. Assalamualaikum wa ala Yasin, Assalamualaikum wa ala Taha, Assalamualaikum wa ala. Dia bagi salam kat sini. Ni dia kata kaki kat sini, kepala kat sini. Tak panjang pun. Dia panjang besar lah. Tapi kita kata itu idea dia. So benda ni contoh macam kalau kita ni dia tambah ada gambar setahun sekali, Syaban saja. Mana? Ziarah Hud. Ziarah kubur Nabi Hud. Contoh macam apa? Kenapa? Oh ya ke? Bukit Bekau. Okey. Dia baru tu gaung. Dia sini kalau ada gambar lain, boleh kita tengok ni gambar lain. Macam ni kan. Ni katanya kubur. Kononnya seorang wanita yang direjam oleh orang ramai. Kerana apa? Kerana menghalang orang ramai datang ke kubur Nabi Hud. Ni tempat dia. Batu disimpan. Kemudian yang ni ni wanita kafir dia kata yang menghalang orang laluan pergi ke kubur Nabi Hud. Yang ini ni kaki tadi yang kita nampak dalam video dalam ni kan. Ni kaki kan. Ni kepala. So jadi kat sini gambar dia tepi. Ni kaki, bawah ni kepala. Kemudian ni unta batu yang saya sebut tadi. Batu tu besar macam tu. Lepas tu dia kata batu ni batu dia. Dia katakan batu tu lah tempat di mana unta Nabi Hud bertukar menjadi unta batu. Okey, kalau kita masuk dalam bawah kubah tu, kita akan jumpa macam ni. Kononnya ada lubang. Lubang tu kecil je. Dalam besar ni Zul yang kurus tu tak muat. Zul kurus ke? Okay. Tak muat. Tak muat masuk pun. Dan saya kata kalau betul ada bawah tu ada, pakai ni ulur kamera. Buat macam BBC kan, duit banyak kan. Kata banyak sponsor dan sebagainya, kaya. So ulurlah kamera. Panggil BBC, duduk. Kamera pakai kabel tu. Dia besar, dalam tu besarnya Ustaz. Tak tahu benda pun, kecil je. Diorang akan berdiri depan ni, Assalamualaikum wa ala Yasin, Assalamualaikum wa ala Taha, Assalamualaikum. Install on lah. Ni untuk tu. Pergi dah, apa tak pergi lah. Tu orang nak walawak saya, dia kata saya fitnah. MS ni datang ni. Tak, pasal saya tengok rupanya ada orang dia yang ambil posting video saya bercakap tentang tajuk ni. Ketika rambut tengah panjang. Lepas tu bila ada posting dalam Facebook. Lepas tu orang ramai dekat dalam Facebook tu ada banyak marah. Dia kata ustaz ni fitnah, duduk Yaman tidur saja. Saya cakap tidur bukan saya tak belajar. Itu nama dia merendahkan diri. Masalah betul. Kan? Ini gambar nampak. Ni tempat ni. So jadi dia akan turun ni di bawah. Di bawah. Okey? Ni kepala, ni kaki. Jadi dia akan kumpul kat sini lah. Dia buat kubah. Ni aman. Bukan masjid pun. Hanya ni macam ni gambar. Diorang ramai datang. Ada video-video lah. Ni nampak. Ada berkumpul. Ramai. Sepanjang bulan lah Ustaz ni? Tak, dia berkumpul pada 10 Muharram sahaja. 10 Zulhijjah saja. 10 Syaban saja. 10 Muharram dia orang buat khas untuk pelajar-pelajar Darul Mustafa saja. So, ni sungai ni, dia kata sungai syurga. Sudah rampung tak? Sudah rampung ke? Mana? Yang tu bukan, yang tengok yang tu, tengok ini. Aku lain aku tunjuk, lain dia tengok. Ini macam ni. Ni dia tepi. Nampak? Dia jadi tempat ni memang dia ada sungai kan. Sungai tu dia orang jadikan tempat untuk mandi. Macam ni, ada daripada atas. Nampak? Lebih kurang. Tapi cakap tu dia orang marah nanti. Tapi itulah keadaan dia. Dia akan berkumpul kat sini, mandi, kemudian nanti solat. Tak, bukan. Dia Syaban. Mana Safa pula? Macam orang mandi Safa. Wallahu a'lam. Tapi cerita wuduk dan sebagainya, dia naik. Pasal dia katakan, pasal seseorang di kalangan keluarga mereka nama Ali bin Alawi mengatakan, dia dengar suara dari langit mengatakan, wahai Ali, ini sungai syurga. Selepas tu orang dia faham itu sungai syurga. Sampai sekarang dia pegang. Dan bahkan dia orang berhujah, kata tak salah untuk Ali bin Alawi mendengar suara berkenaan kerana ia adalah mungkin ilham dari Tuhan. Habis? Ini tempat dia, lokasi dia. Sesiapa nak dia punya location dia adalah tu 16 65N49 ni. Tu location dia. 16 darjah. Tu location dia. Boleh tengok sendiri tempat berkenaan. Ni kan orang kata tak ada pula. Mana ada benda tu? Ada. Memang ada. Tak ada tipu-tipu punya.
Ustaz itu Ustaz ada tunjuk video upacara dia orang tu kan? Upacara yang dia orang main sikit. Tak ada video tu kan? Ada? Cuba tunjukkan. Ya. Ini pahaman golongan apa? Nak Habib. Habib Malaysia ni kan, itu dari situ sana lah dia buat. Malaysia pun. Malaysia punya macam tu. Tapi orang kata macam, mana ada? Ini dia. Percayalah cakap saya. Tak ada bohongnya. Ha? Nama tempatnya apa? Dia nama tempat ni Kubur Nabi Hud lah. No, I mean the name of the town. Tahun dia tadi dia kata apanya ya? What is here? Sekejap. Syekh bin Nabi Hud. Syekh bin Nabi Allah Hud. Syekh bin apa? Bandar. Bukan tanah atau penjuru. Tak ambil location dia, nanti kita tengok. Kalau tidak dia dalam map dia tak nampak keluar nama. Habib Malaysia tu siapa Ustaz? Tak, Kak, siapa yang pakai nama Habib? Satu orang Indonesia Ustaz. Siapa pakai nama Habib? Dia datang Malaysia. Tak kira lah siapa pakai nama Habib. Oh, yang Malaysia. Jangan akak nak kena saya buat statement ABC pula. Faham lah. Saya ingat Kak, Ustaz saya kata tadi Habib Malaysia. Habib lah. Mana ada Habib yang Malaysia nya? Bukan. Mana ada Habib Malaysia? Tak ada lah. Akak ada Habib Malaysia ke soalan? Bagi saya nama Habib Malaysia. Nak tanya Ustaz. Akak pernah dengar akak Habib Malaysia? Tak ada. Tak ada lah. Ustaz kata Habib Malaysia. Di Malaysia sekarang ni yang bekerja mereka lah. Di Malaysia. Sekarang ni kan mana ada Habib lain dah. Bagi saya Ahli Sunnah wal Jamaah, Habib kita hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. There's no Habib other than Muhammad. Tapi bagi mereka ada dah keluar macam ni. Jadi kawasan mereka ni kan. Okey, contoh macam kalau kita sebut benda? Tanim mana pula? Mana Tanim pula? Ha? Tarim kat situ. Tarim jauh sikit. Tak, bukan marah pasal kenapa semua kena keluar idea. Nak dengar sini. Bila saya buat penjelasan, orang di depan dengar je dulu, jangan keluarkan idea. Dia Tarim bukan kat situ. Tarim kat sini daripada dalam perjalanan hampir 25 miles north of Tarim. itu disebut Kak. Tapi masalah sekarang akak tahu tak kedudukan dia bukan dekat Tarim. Macam saya, akak tinggal mana Shah Alam? Shah Alam akak dekat dengan Taman Tun. Ke akak tinggal Taman Tun? Mana satu tempat? Mana ada walaupun 23 km. Bukan tempat yang sama. So Tarim tu Tarim bandar dia. Bandar lain, bukan kaitan dengan diorang. Okay, jadi memang diorang akan pergi ke sana dan buat upacara setiap kali bulan Syaban. Itu cara mereka. Tapi ada orang kata macam tak percaya. Dia kata mana ada ustaz ni tipu. Pergilah. Siapa ada duit beli tiket terbang. Orang yang percaya kata Nisbah Syaban yang bertukar kadar kita. Siapa? Adakah golongan ni yang percaya? Diorang, bukan diorang saja, banyak yang lain. Okey, so tentu dekat sini ada kubur lain. Ni kubur Ainat. Ni kubur yang tempat diorang pergi ziarah tiap-tiap hari Jumaat. Pagi-pagi Jumaat kan? Ini kubur salah seorang di antara pengasas tarikat mereka. Itu Abu Bakar Salim nama dia. Okey. Ni. Sungai itu nama sungai apa tak yang Sungai itu daripada sungai syurga. Itu je lah. Syurga. La syarikalah. Kak, dengar tengok sini, tengok muka saya. Saya dengan cerita yang lain. Kan? Nak detail pergi beli tiket kat terbang mesti ada. Okey tak? Dengar sini. India, syurga. Syurga India pula. La haula wala quwwata illa billahil azim. Bila disebut Nahrul Jannah dalam bahasa Arab, kita sebut Nahrul Jannah. Jannah apa? Sebut syurga is India. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Akak terjemah jannah apa? Oh, jannah. Jannah is Dalam bahasa akak buka Quran terjemahan baca apa? heaven. Quran terjemahan bahasa Melayu, heaven. Bahasa Melayu kata heaven. Jannah tu heaven. Kak yang lawak Kak. Kak, biarkan benda tu kalimah tersebut. Orang pun bukan bahasa Arab. Orang bukan bahasa Arab. Tuhan bukan bahasa Arab. Tapi akak kena persoalkan benda tu ke? Tak usah masuk lagi situ. Okey, tengok sini. Tengok sini. Kadang dia kalau mengajar orang pandai lain sikit, orang mengajar orang tak pandai sikit. Tengok. Tengok sini. Tengok ni. Ini kubur ni. Dia panggil kubur tempat di mana mereka biasa ziarah pagi-pagi Jumaat. Okey. Yang mana kat sini kubur ni, dia ada kubur kawasan ni kubur orang kubur wali-wali lah. Ni kubur ni. Kawasan ni tanah ni. So tanah kuburan. Ada kawasan perkuburan ni kawasan orang awam punya kubur. Jadi orang akan datang tinggalkan
Dia akan pergi ke sini dah. Kubur ni dia akan pusing kat sini. Kubur ni kawasan tempat di mana? Tempat dia panggil kubur Ainat. Kat sini dia akan ziarah. Dan kalau siapa-siapa datang pagi Jumaat pergi sana, ikutlah dia orang. Jumpalah nak tengok dia buat apa. Cuma batu nisan pun ada, semua ada. Batu nisan, seriously batu nisan. Cium. Nama guru Abu Salim. Abu Bakar Salim. Dia di antara pengasas kepada tarekat Bang Alawi. Terdung kata tarekat Alawiyah So kubur ni adalah tempat, pasal dia tak jauh dari situ. Bandar Mustafa. Dia pergi dengan kaki je ke situ hari Jumaat. Mana Darul Mustafa? Ini kira-kira kat Bandar Yemen. Macam mana? Kat Bandar Yemen. Ni ayat ni tak, ayat kat sini Tarim. Ni Tarim. Tarim. Ainat tu. T-A-R-E-E-M. Tarim. Ni Dar Ibrahim As-Saqaf. Mana Dar Mustafa ni dah? Ni kubur ni mana Dar Mustafa? Maksudnya ni jarak ni airport dekat sini. Airport kat Saiun. Ni Tarim, Bandar Tarim kat sini. Mana dia? Ni okey. Ni Dar Mustafa. Okey. So diorang sini pun ada kubur khas, sana ada kubur khas, semua sekali kubur je kerja dia. Tak ada kerja lain. Tapi ialah macam kita kata penetapan hari, waktu untuk menziarahi kubur dan sebagainya. Kita dalam Islam tidak ada sebarang panduan untuk kita kata kena hari tersebut. Tapi problem sekarang ni mereka kata kalau Nabi boleh tentukan, kenapa kami tak tentukan? Apa salahnya kalau Habib tentukan hari Jumaat untuk ziarah kubur? Jadi yang dekat kubur tadi, kubur yang tu Abu Bakar Salim tu di tempat juga. Satu kat sini pun ada satu kubur lagi. Mana entah. Banyak kubur. Kan? Dia orang sentiasa ada tempat-tempat ziarah kubur. Macam ni Akidar Mustafa. Okey. Dia macam tu. Jadi kita kata benda-benda ni kita kata benda bukan baru, lama dah. Cuma masyarakat masyarakat kita di Malaysia ni tak nampak mereka buat apa di sana. Apa upacara mereka adakan di sana, dia orang tak tahu. Sampai Malaysia kita nampak diam cakap tentang akhlak saja, kita lupa kat sana belajar apa. Itulah sekali dia sikit-sikit dimasukkan idea, maklumat dan sebagainya, sentiasa dimasukkan benda-benda baru dalam perkara tersebut. Ni kata ada orang kata saya fitnah. Datanglah. Datang tunjukkan ni. Saya tunjukkan barang sebiji. Saya tunjukkan. Ni masalah orang pasal kita kata benda-benda macam ni sering berlaku masyarakat kita ni dia tak reti nak belajar. Tak reti nak belajar. Pasal di antara perkara pertama belajar dia adalah dengar dan juga fikir. Dengar, fikir. Lepas tu baru kita nilai. Tak perlukan kepada kita kata tolak tu. Kita tolak tu, dengar tu. Pasal benda tadi datang, kita kata datang daripada apa? Daripada sumber yang benar. Kerana kata sumber tipu, saya pun tak buat kerja masa. Banyak kerja lain. Benda macam ni kita kata bukan kerja kita. Pasal memang kita buat benda ni dan memang kita cari musuh dengan orang. Cari musuh dengan orang lah. Orang akan marah lah. Tapi masalah sekali tak ada kerja lain ke? Yang kebanyakan mengikut ni orang yang intelektual tau Ustaz? Tak. Banyak yang intelektual tau. Intelektual yang apa? Muda-muda tak bertaubat, dah tua tak tahu jalan. Dengar dulu. Tunggu dulu. Dah tua baru nak bertaubat. Lepas tu nak shortcut. Nak shortcut. Pasal nak suruh belajar dulu, start balik dari kosong, payah. Letih kena marah dengan ustaz lagi dan sebagainya. Daurah tu 3 bulan tak ada benda pun. Tak ada belajar. Ya package tadi lah. Tak ada benda pun. Dan last sekali balik buat tanah kubur. Balik tanah kubur. Seriously budak-budak tu. Balik pergi kubur ambil tanah bawa balik. Betul buat apa? Tak tahulah. Dicium ke jilat ke, Allah campur dengan nasi ke, Allah alam. Tak, ini kita cakap benar, kisah benar. Tak kena tipu. Mana diorang suruh bertabarruk, ambil berkat dengan tanah kubur dan sebagainya. Tapi bila time cerita, kalau dengan Nabi boleh, kenapa dengan Habib tak boleh? Sejak bila Nabi dengan Habib setara? Tak, kita lepaskanlah, kita kata okeylah, Nabi punya bulu rambut, bulu sekian, kulit ke, air liur ke dan sebagainya, kita kata ambil keberkatan. Bila benda sahih daripada Nabi SAW, tak ada masalah, cium dan sebagainya. Kalau ada saya pun nak cium. Tetapi masalah sekarang ni banyak orang tipu.
Semua orang nak kumpul duit, nakkan harta dan sebagainya supaya orang dengar sebagainya. Jadi masalah kat sini. Last sekali benda ni kita expand. Last sekali untuk membawa kepada apa? Orang tak tahu mana satu betul. Okey, lepas tu dia orang kata tentang Nabi. Tapi dia orang bawa guru dia orang punya. Guru kami, pasal tak? Dia alih sebut Nabi, apa salahnya madat Rasulullah? Tak salah. Tapi last sekali madat dengan syekh. Faham tak? Kita kata sebab tu kita kata pengamalan cara mengambil keperkatan daripada Nabi SAW. Yang mereka buat sekarang tak ada dari sahabat Nabi SAW. Tak ada dari tabi'in, tak ada dari tabi'in. Tak ada kaitan. Waktu, hari, masa dan sebagainya, kelebihan hari-hari tentu, kelebihan waktu tertentu. Mana yang tak datang hadis Nabi SAW yang sahih, tidak ada diamalkan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Tapi mana-mana yang tak datang, itu masalah dia. Yang dikatakan tak ada, keluarlah. Semua kata boleh dan sebagainya. Pasal kita beza, kita Nabi ini adalah panduan kita utama. Para sahabat penterjemah bagi panduan tersebut. So, kita bukan bincang berkenaan masalah kereta ke unta. Sebab orang kata kalau tak nak apa ikut Hindu, jangan makan beras. Jangan makan nasi. Serius. Jangan makan nasi. Saya ini kan budaya Hindu. La ilaha illallah syarikallah. Saya pernah jumpa sampai ada satu room tu buang saya. Dia lah, saya masuk pun bukan saya nak minta masuk. Diajak masuk. Saya pun masuk lah. Kemudian bila saya dah masuk, waktu starting saya masuk dan orang tak kenal saya. Jadi bila tak kenal saya pun tahulah kan, kita buat macam diam je. Sekali budaya walinya ada satu website tu. Dia orang apa dia sembang budak ni. Bila sembang kan. Lepas tu bila sembang dia bersembang. Kemudian dorang keluarkan idea. Dia kata ustaz-ustaz ni suka sangat tolak benda budaya yang sebenarnya benda tadi kalau ikutkan tak salah pun. Dia cakap itulah, tak salah pun. Budaya tadi benda tak salah. Jadi tak sepatutnya kita kata kita tolak benda tersebut. Okey. Di sini Okey. Dia dalam website ni. Diorang letakkan gambar ni, kemudian diorang letaklah apa nama tajuk. Dia baca hadis tu. Apa barang siapa mengadakan perusahaan kami ini maka bukan ni kan. Jadi dia try kan website ni. Okey, dia Patriot siapa tak nama dia. Malaysia berpecah bla 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 jap. Okey. Dia letak macam ni tau. Okey. Bila dia letak benda ni, dia tajuk dia letak sini. Amalan budaya masyarakat Melayu penuh dengan unsur Hindu dan Buddha dan paganism diislamkan oleh ulama dahulu. Yang Islamkan. Jadi bila diorang letak macam ni kan, yang punca diorang paste benda ni pada saya, lepas saya tegur. Pasal bila diorang kata kalau tak nak sangat budaya, janganlah makan nasi. Makanlah benda lain. Dia kata nasi kan budaya Hindu. Saya diam lagi. Lepas tu dia kata botakkan kepala tu kan, bercukur kepala tu ketika tahallul macam Buddha je. Saya marahlah. Saya pun kata apa kaitan benda tersebut dengan masalah budaya? Saya kata benda tu mana datang dalam agama, kita baca hadis sebut dia paste benda ni. Lepas tu bila baca dalam kisah ni kan, dalam kisah yang ni tengok dia kata dia baca hadis sebut bla dia kata hadis ini hadis sering menjadi sekian. Okey, so contoh dia kata persandingan bla bla. Okey, mungkin benda berkenaan. Okey,
Okey. Contoh macam ni. Pertama, amalan mencampakkan gadis perawan jelita ke dalam Gunung Merapi. Di Gunung Merapi terdapat amalan di mana gadis perawan yang cantik jelita dicampak ke dalam Gunung Merapi. Kemudian datangnya Islam. Para ulama terawal pening kepala macam mana mahu menghalang amalan ini yang berunsur syirik. Ialah mereka mencampakkan gadis perawan ke dalam Gunung Merapi dengan harapan gunung tidak mengamuk. Lantas ulama yang cuba berdakwah kepada penduduk kampung ini mengatakan, mulai hari ini kalian tak perlu lagi mencampak gadis tersebut ke dalam Gunung Merapi. Maka ulama cadangkan adat baru yang bebas dari sebarang unsur syirik. Dia kata maka setiap satu Muharram, maka kalian adakan apa-apa kenduri menjamu seluruh kampung dengan percuma. Kemudian kepala kerbau atau lembu dengan sembelih itu campakkan saja dalam Gunung Merapi. Tak, kita syirik, masih syirik lagi. Tak, dia kata ulama yang ajar. Saya ketika dia hujang kisah ni, saya kata Omar datangkan kisah lebih baik daripada itu. Bila mana Sungai Nil surut, tak nak keluar air, tak mengalir air, sebagai tanaman akan terancam. Orang ramai di Mesir ketika itu dah masuk Islam, tapi mereka ada tradisi tadi, campak anak dara dalam Sungai Nil supaya Sungai Nil naik balik. Amr bin As pening kepala, tak tahu nak buat apa. Dia kirim surat pada Omar supaya selesaikan masalah ni. Omar kirim surat balik. Jadi surat dia bukan pada apa? Pada Amr bin As, kepada Sungai Nil. Dan disuruh supaya Amr bin As baca surat tadi di hadapan orang ramai. Umar Bismillahirrahmanirrahim kan, daripada khalifah daripada Amirul Mukminin Umar bin Khattab kepada Sungai Nil. Amma ba'du pun sudah puji Allah Taala dan selawat kata Nabi. Adapun sudah itu dia kata, sesungguhnya kalau jika engkau mengalir dengan kehendak engkau sendiri, maka kami tak perlu kepada engkau. Jika engkau mengalir dengan kehendak Allah Taala, kami mohon Allah Taala untuk agar mengalirkan engkau. Lepas tu dicampakkan surat tu depan orang ramai. Air naik balik dan berhenti. Semenjak tarikh berkenaan, berhenti masyarakat Mesir campak anak dara dalam sungai. Macam ni ulama mana buat kerja ni? Ini kata satu kampung jam Muslim dia kebau. Dia kata tak ada siapa mati. Jadi dia kata dia kata ulama generasi bila datang, biarkan adat ini sebagai tanda rendah diri kehebatan ulama dahulu. Sangat-sangat berjasa mengislam kampung sebelumnya. Hebat sangat ke kami nak menghapuskan adat yang dibentuk oleh orang lebih alim dari kami. Takkan lebih alim daripada Imam Syafi'i kot? Takkan lebih alim daripada Omar? Orang ni tadi, dia silap, dia salah, itu tajuk lain. Takkan nak mengiyakan adat tradisi. Yang kedua, keris yang penuh dengan falsafah Hindu-Buddha. Dia sebutlah dong dah benda sekali ni, saya menyampaikan tak baca sangat. Tapi tajuk dia, dalam Islam sejak bila senjata anda mesti 5 kaki 3 inci? Ada ke? Tak ada. Asal boleh bunuh orang sudah. Tapi masalah sendiri kita apa? Asapkan, letakkan, apa hal? Limaukan, kan? Macam-macam benda. Itu yang salahnya. Nak senjata jenis apa? Panjang 3 kaki ke, mata 3 arah ke? Lantakkanlah, asal boleh bunuh musuh. Itu yang dimaksudkan. Bukan dalam Islam kita sekat bentuk dia. Kemudian yang best dia di bawah sekali. Dia letak apa? Wali Songo, wayang kulit penuh falsafah Hindu dengan Wali Songo yang menyebarkan Islam. Dia bukannya pasal orang kampung tu tak nak berkumpul kecuali kalau ada perkerayan. Keraian biasa dibuat dengan wayang kulit. Lalu dia buat pesta, panggil orang ramai datang, lepas wayang kulit penyembahan, dia ceramah. Dia berceramah. Yang peliknya kan sampai sekarang dekat ada orang hilang dah wayang kulit tadi. Wali Songo tak ada. Ada wayang kulit. Wali Songo berdakwah kulit apa? Dan itu datang Muhammad datang, kemudian Abu Jahal kata apa? Mana ada macam tu? Faham tak? Dia gunakan media untuk kumpul orang. Nabi sendiri panggil orang makan. Saudara mara dia nak ajak untuk masuk Islam, bagi buat makan. Panggil orang makan, lepas makan apa bercakap. Itu masalah benda tadi kita kerajaan bersama berkenaan kena hantar wayang kulit supaya orang datang hadir kan untuk mendengar penglipu lara. Kata datang di kampung macam orang Melayu kita lah. Ada wayang datang kan. Satu kampung kumpul. Duduk diam dengan padang kena gigit nyamuk pun tak apa. Kan? Yang muda-muda tak dan, yang tua-tua je. Kan? Orang Cina pun aci. Opera Cina pun kumpul juga. Tak apa benda Cina tu kata tak tahu. Tang. Duduk juga. Tak faham betul. Faham tak? Jadi konsep dia itu cara himpun orang. Kemudian lafaz dakwah bukannya daripada wayang kulit tadi kita belajar bahawa Rasulullah SAW. Mana ada? Bukannya kan? Tu wayang kulit. Abu Jahal kata. Abu Talib kata. Mana ada macam tu? Kita kata macam ni. Jadi benda macam ni kita kata yang budaya, yang kita kata dalam agama dan sebagainya, yang tak ada kaitan dengan agama, tak patut kita buatkan. Dia kesimpulan sendiri. Ustaz tak reti dan sebagainya. Dia ngaji apa tahu? Nah macam ni kita kata dia tak tengok sahabat Nabi punya panduan.
Para sahabat zaman mereka dahulu lagi banyak khurafat dan tahyul. Lagi banyak kepercayaan karut. Dibuang yang mudah je. Sebab mereka tak ada timur tu masalah Arab-Arab. Kita ni payah nak buang. Sebab apa? Melayu. Ini adat Melayu. Kalau tak ada berkeris tak Melayu. Kan? Tak ada keris kat rumah tak Melayu. Siapa kata tak ada keris Melayu? Kan? Genetically anda tak ubah benda pun. Faham tak? Perangai macam tu suka terlambat. Biasa. Sama Melayu kan. Genetik dia bukan masalah tu. Jadi kita kata dan dalam dia kata apa? Berpandukan dengan panduan salaf dalam mengagungkan kedua-dua sekali. Macam mana para salafus soleh menerima dalil, mendengar dalil. Itu kita pandang. Berhenti pada batasan keduanya. Whenever batasan itu datang, sekat kat situ, dia berhenti kat situ. Bahkan dalam penjelasan akidah, terhentinya ayat Quran atau hadis Nabi pada satu limit. Para sahabat Nabi tidak mendalamkan lagi untuk membahaskan. Macam mana kita boleh luas untuk kita benda tak luas untuk para sahabat? Benda para sahabat Nabi tak boleh nak bahaskan, tak reti nak bincangkan lagi. Kita menyelam ke dalam tu, dasar masuk. Wah, ini melihat. Macam pasal memang orang-orang sufi dia kata apa? Kita ni menyelam ke dasar yang para nabi tinggal di pinggir aja. Para nabi duduk kat pinggir, kita masuk ke dalam. Ini masalah. Ada idea macam tu. Sekarang kita kata agama tadi batasan limited kepada perkara tersebut. Ni kalau Nabi berhenti, para sahabat lagi berhenti. Para ulama lain lagi berhenti. Sebab apa bahasan tentang sifat Allah Ta'ala, tentang Allah Ta'ala qadim, hadis ke, tak bincang pun. Datang berikutnya dibahaskan. Allah Ta'ala di mana-mana. Tak dibahaskan oleh para sahabat Nabi. Datang kita, kalau di mana-mana maka dia makhluk. Dia bertempat dia makhluk. Nabi tak pernah bincang, para sahabat tak bincang. Yang kita bincang apa? Menunjukkan kat sini kedegilan di atas cara pemahaman dalil dan sebagainya. Degil tak nak ikut cara para sahabat. Okey, dan beramal dengan nas kedua-duanya. Tak ada benda dia orang tinggalkan. Itulah keadaan para sahabat. Tiada jalan keluar untuk anak-anak kebangkitan Islam. Mana anak sahwat Islamiah, mana zaman kita sekarang ni, dari kecelaruan dan ketidakstabilan ini yang meliputi sebahagian barisan-barisan tempat-tempat pendidikannya, kecuali dengan pengembalian yang mulia. Itu apa? Bersungguh lagi ikhlas untuk menjenguk dari mata-mata air yang segar lagi asli, yang tidak dikeruhkan oleh hawa nafsu, tidak diserakkan oleh kesamaran-kesamaran, tidak dikotorkan oleh kotoran-kotoran bid'ah dan falsafah serta kalam. Kita tak benda ni berlaku. Diajarkan kitab Sahih Bukhari. Tak nak. Orang tak suka ajar. Jangan belajar kitab Sahih Bukhari. Kena belajar apa? Kena belajar kitab apa? Sirrus Salikin. Kena belajar kitab-kitab Bukhari yang ajar. Kenapa saya tak faham? Ada di wilayah Suan ni, Kuala Lumpur ni, dihentikan kelas-kelas macam tu. Sebab Ketua Zon tak suka. Ketua Zon kata benda ni nanti menyebabkan dia teroris. Dia kata belajar hadis jadi teroris. Belajar hadis jadi teroris. Entah jadi teroris belajar hadis. Apa ni? Belajar hadis, belajar baca Quran kena berhentikan. Sebab apa? Sebab Yasin nak dibaca. Orang jahil baca Quran tak reti, berhentikan dulu. Kerana apa? Nak baca Yasin. Gila ke? Dalam hadis Nabi kata khairukum man, hadis Bukhari Muslim, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya balik. Datang kita tak. Yasin lagi mulia. Kena baca. Tak baca Yasin tak boleh. Tolong turun, berhentikan kelas. Kelas pengajian agama diberhentikan. Kelas baca Quran dihentikan. Sebab apa? Nak beri laluan pada Yasin punya bacaan. Tradisi kena ke depan daripada agama. Apa jadi pada masyarakat kita? Nak cakap intelektual. Ni masalah dia. Ini nak kata intelek. Intelek macam mana inteleknya? Di mana inteleknya orang macam ni? Pasal dia tahu dah, qala Allah qala Rasulullah setara dengan kata-kata ustaz. Qala Allah Rasulullah setara dengan kata-kata apa alim ulama. Mana boleh macam tu? Alim ulama hanya mengajak kita kepada qala Allah Rasulullah. Tunjukkan kita mana dalil, tunjukkan kita mana bukti. Apa sabda Nabi atau firman Allah Ta'ala. Di mana yang halal dan haram berdasar perintah Allah Ta'ala. Bukan datang dengan idea dia sendiri. Tapi whenever benda ni berlaku macam ni, kan kita kesian. Pasal benda ni cara paling betul untuk ajak balik anak-anak umat Islam kita. Tinggalkan yang haram, baiki akidah dan sebagainya berdasar kepada sumber yang asal. Bukannya balik pada yang sumber yang telah kotor. Tak ada orang kata macam, lah kita kata, kalau kita duduk kat sini kan,
nak minum air. Ambil kat depan ni, sibuk pergi hulu buat apa? Dan tapi nampak orang ni berak sini, orang berak sini, semua berak kat sini. Kotor kan? Yang ni buang longkang dia, yang ni buang air masak dia. Patut nak minum sini. Apa kita buat? Pergi ke hulu. Kita pergi ke atas lagi. Pasal kadang analogi, ada orang ni bagi analogi. Dia kata, alah, anda ni, kita ni ambil daripada mazhab ni. Kata-kata imam pun. Pasal apa benda perbuatan mereka buat bukan daripada ajaran Imam Syafi'i pun. Tapi dia kata, kita ambil sebab macam ni lah, teko. Kita minum dari teko ke? Kita minum cawan. Jadi kita minum cawan. Jadi kalau kita tuang dari teko terus kan salah. So ambil daripada cawan. Mana ini asal, ini ulama, ini kita, dia kata. Saya kata Nabi minum dalam baldi je. Tak pakai teko-teko baldi tu baldi. Baldi tu Nabi minum, tahu tak? Kan minum kau ambil kan. Mana diperas susu tu dalam baldi tu minum ni. Macam tu. Tak nak pula. Kita ni pasal pakai cawan dan juga teko tu English punya tradisi. Bukan tradisi Islam. Pakailah baldi. Ikut sunnah makan dan talam nak ikut, mama minum dalam baldi tengok. Masalah betul. Kan cakap lebih kurang suka hati. Ni makan dengan 3 jari lah, pakai serban ni, tingkat ni Nabi ikut Nabi. Tak minum air tak ikut Nabi pula. Ini nak pakai baldi tengok. Tak nak pula. Tak boleh share. Nampak hodoh sangat. Saya ikut siapa? Ikut Islam. Takkan Nabi buat benda yang hodoh? Jadi, faham tak? Dia konsep dia, benda tu jelas. Ada kata macam sekian. Mana sama kan? Kau dah kotor dalam cawan tadi kotor. Apa nak ambil dengan cawan juga? Tuang juga. Apa kita buat? Alih pada teko tadi. Bekas tadi. Itu kenapa kita sumber sungai tu kan? Dia ada hulu, dia ada hilir. Kita duk hilir, kan dah jauh kita dengan hulu. Kita kata ambil sini kan mudah, pergi sibuk pergi panjat atas. Kenapa? Tapi dah saya kata orang sini kencing, nampak orang tu kencing. Lepas tu nak minum. Nampak tanda seorang tu cepuk jatuh. Minum. Pak, kita nampak orang punya tandas jatuh kan. Lepas tu kita nak minum. Anda duduk kat ujung ni. Cara paling baik untuk anda dapat sumber yang betul. Macam mana? Pergi ke hulu. Pergi langkah depan lagi. Itu masalah Islam. Dari zaman kita sekarang ni banyak orang telah ada macam-macam nafsu. Yang ini nakkan duit, yang ini nakkan sekian. Cari duit dengan selawat. Cari duit. Nak berselawat kena bayar. Seriously. Apa benda ni? Cari duit. Peringkat macam tu sekali. Lepas tu yang orang ramai pun macam jahil. Kita tak kerti berselawat. Korang tak kerti selawat ke? Nabi ajar dah. Semayang macam mana? The best selawat Nabi ajar. So Ibrahimiyah tu Nabi ajar para sahabat. Sebutlah Nabi ajar. Tiba-tiba Nabi ajar kurang bagus lagi. Ustaz ajar lagi best. Masa Nabi ajar tadi tak dapat terbang, tak dapat hak kaya, tak dapat sekian. Yang ustaz ajar, macam-macam benda jadi. Baca-baca je, tiba-tiba duit dalam akaun bank ada 3,000. Astagfirullahaladzim. Tak nampak? Kat sini saya kata bukan intelektual kak. Minta maaf cakap lah. Kalau intelek takkan dah tak faham-faham lagi. Benda tu simple je. Kalau orang yang waras, dia fikir balik, takkanlah Nabi ajar benda yang lesser, yang orang tu ajar better. Takkan kot. Dan Nabi pula tak janjikan dengan selawat tadi kecuali apa? Keseluruhannya berkenaan dengan tajuk apa? Akhirat. Kita sibuk tambah macam-macam. Ini akan dapat terbang lah, itulah mimpi Nabi lah sebagainya. Apa ni? Kesian. Masyarakat kita kesian. Ditipu, dibohongi dan sebagainya. Duit hilang kat sini, duit hilang kat situ, duit hilang kat benda sini kan. Banyak tempat duit dah hilang dah kan. Duit hilang lah. Kita pun hilang lagi duit kepada tempat yang tak sepatutnya. Saya cakap apa, saya kata macam tu, duit hilang je. Baik. Di antara nikmat Allah yang terbesar ke atas hamba-Nya yang muslim adalah ditaufikkan untuk bekerja dengan kitab Allah Al-Karim, dan juga dari segi apa? Kitab Allah Al-Karim, dari segi pembacaan. Ni benda paling besar. Allah Ta'ala taufikkan kita apa? Bekerja dengan kitab Al-Quran ni dari segi apa? Pembacaan, pengamatan, pengetahuan dan juga amalan. Terbaca macam mana Nabi SAW ajarkan. Macam turunnya Quran tadi. Kemudian amati. Kemudian dapat pengetahuan dan juga amalkan sebiji macam ni kehendaki. Telah bersabda Rasulullah SAW. Bersabda Rasulullah SAW, Al-Quran ini punca hujungnya di sisi Allah Ta'ala, dan hujung satu lagi pada tangan kamu. Mana dia macam satu tali. Dia kata wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Orang kita sebut ayat ni, janganlah ustaz ni macam belah masyarakat, kena mengajar kamu-kamu kan.
Al-Quran kata wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian dengan tali Allah. Apakah tali Allah tadi? Macam mana dia pegang tali Habib, saya pegang tali Rasulullah SAW. Tali yang dia pegang tadi, saya takkan saya nak pegang bersama dengan dia. Bersama-sama, tak apa, awak betul, Nabi saya pun betul. Takkan macam tu. Dekat sini kita tajuk awal, berpegang tali Allah dahulu. Bincang jangan berpecah tadi, tali Allah tadi. After tali Allah Ta'ala, tadi tajuk lain. Ini dua tali Allah Ta'ala. Orang tu tak bersama dengan ajaran Rasulullah SAW. Kita nak mengiyakan macam mana? Banyak orang kata macam, ustaz-ustaz ni kenapa? Ustaz yang taklim ni ke dan sebagainya, suka sangat marah orang-orang yang bukan-bukan ni. Kita tahu tak, mukmin ni ada ghirah. Bukan gairah. Ghirah ni sifat di mana protektif, tahu tak? Contoh macam katakanlah handphone saya. Abang pegang, cocok. Perasaan saya macam mana? Kejap, yang pegang lah. Faham tak? Dia itu ghirah. Maksudnya kepada suatu benda yang kita miliki, kita sayang, orang cocok ke orang pegang, kita akan rasa marah. Itu panggil ghirah. Protektif. Protektif kita kepada Nabi, benda paling besar. Kita akan rasa marah dan benci kepada orang yang tak ikut sunnah Rasulullah, ikut sunnah orang lain. Bukan sebab masalah kita hormati orang tu, dia kita hormati sebagai manusia biasa, sebagai orang lebih tua dari kita atau belajar lebih awal dari kita. Tetapi dia tak meninggi atas Nabi. Tak boleh dia overpower Nabi. Para sahabat tunjuk pada kita sayang mereka pada mak bapak mereka, sayang mereka pada kabilah mereka dan sebagainya, tapi tak mengatasi cinta pada Nabi. Dia tolak ke semua orang. Sampaikan yang sampai zaman Nabi dahulu, tajuk dikatakan apa, macam Musa bin Umair contohnya. Dia ni orang yang anak orang kaya. Kaya tak kayanya, pakaian dia cantik, bau dia wangi. Kalau dilintas disebut tak tahulah dia apa saja besar-besarkan boost up cerita ke. Kalau dilintas tengah jalan, semua orang akan intai. Dia tahu dia lintas. Pasal wanginya, minyak wangi dia pakai. Dia lintas ni, anak dara tengok, mak dara pun tengok. orang tahu Musa lintas. Tapi bila mana mak dia bapak dia kata pada dia, kalau kau nak juga dengan Islam, pulangkan balik semua benda harta. Dia tanggalkan semua sekali. Dia datang jumpa Rasulullah pakai seluar dalam je, seluar pendek je. Dia tinggalkan semua sekali. Tak ada pun sikit rasa macam dan sebagainya. Bahkan seorang sahabat lain dikata pada dia, mak dia kata, kalau kau tak nak ni, aku tak nak makan. Dia kata kalau mak ada 100 nyawa mak dia keluar satu-satu. Every nak keluar tadi seksa kan. Maksud saya tinggalkan agama, saya tak tinggalkan. Sentimen yang kuat dalam sayang cinta Rasulullah SAW. Dalam masalah apa? Ikutan. Dia bukan sekat sayang Rasulullah nyanyi ya Rasulullah. Sebab apa tahu? Dia ikutan pada Nabi tadi menyebabkan tertinggal keluarga dia. So ikutan kita kepada guru kita, kalau sampai tinggalkan Nabi, salah. Tinggalkan guru kita, ikut Nabi. Ya, itu payah. Tinggalkan Nabi, ikut guru kita. Tak susah. Banyak orang buat macam tu. Oh, yang terbaru, ada tengok. Yang apa, yang happy birthday to you. Happy birthday to you apa? Isyam Kabani punya happy birthday to you. Tengok payahlah. Orang kita menonton payah sikit. Banyak benda tak tengok. Bukanlah kita nak ajar tengok cerita filem. Tak follow lah Ustaz. Ya, tahu. Biasalah. Ya, tak ada masa. Faham? Mana pula? Ni yang terbaru. Happy birthday to you. Sunnahnya. May we celebrate your birthday at the time of my London lah. Happy birthday Sheikh Hisham. Happy birthday ya Sayyidi. May we celebrate your birthday at the time of Mahdi. Happy birthday ya Sheikh Hisham. Happy birthday ya Sayyidi. And may we celebrate your birthday at the time of Mahdi. Happy birthday ya Sheikh Hisham. Happy birthday ya Sayyidi. And may we celebrate your birthday at the time of Mahdi. Happy birthday.
lama pula tu. Lama pula. Tak ada kerja lain ni. Yang ni tak boleh. Kalau dia kata orang-orang, orang-orang yang apologetic, orang apologetic pada kumpulan ni, dia kata biasalah tradisi macam Afrika, nari-nari depan ketua kabilah. Tapi yang lawaknya itulah. Kita kata happy birthday to you. Seriously, apa benda ni? Lepas tu kita orang kata bersangka baiklah dia ni wali. Wali apa bendanya? Kat lampu ni. Wali apa benda yang ajar orang pada bukan sunnah Nabi? Sunnah Rasulullah SAW. Happy birthday. Apa la ilaha syarikalah. Ini yang latest Ustaz. Ini yang latest. Ada lagi yang latest lain tapi tak tunjuk lah. Ha? Hijrah ke Masihi? Tak tahu Hijri ke Masihi. Tak tahu juga tu. Birthday mana satu? Masihi ke Hijri? Kan kalau sambut Nabi 12 Rabiul Awal kan. Ni benda ni. Tak tahu yang satu. Happy je. Allahu alam. Pelik betul. Okey. Jadi pasal kita kata pasal hujung tali Quran tu, punca hujung dia di tangan Allah dan hujungnya yang lain pada tangan kamu. Peganglah. Pegang. Pasal itu akan connectkan kita kepada Allah Taala, straight jalan. Jangan bagi kita sebab tak boleh ada jalan lain. Kita start buka jalan lain dan nampak masalah lah. Pasal benda kita ghirah, kita benci kepada orang yang meninggalkan sunnah Rasulullah. Kita benci pada orang yang mengadakan jalan baru selain Rasulullah. Kita benci pada orang yang kata Habib selain Rasulullah. Pasal Habib kita adalah Muhammad Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Tak ada Habib lain. Tu saya dengar orang baru ni ada kena kahwin dekat Taman Melati. Pergilah. Dia nyanyi nasyid kan. Malana Habib illa Rasulullah. Sebut. Tapi ketika dia golek-golek dengan Habib lain. Habib tu maksudnya yang dicintai, yang disayangi. Tiada orang kesayangan kami kecuali Rasulullah. Pegang. Buktikan. Tinggalkan apa yang guru anda cakap. Kalau anda kata bertangan Rasulullah SAW. Itu betul Habib kita adalah Muhammad SAW. Ini guru kita cakap lain, Muhammad SAW cakap lain. Kita tinggalkan Muhammad SAW, kita ikut guru kita. Bukan Habib nama dia. Itu kan Habib. Maksud itu bezanya para sahabat dengan kita. Dan pemahaman dan pegangan mereka tidak seperti kita. Kalau kita akan menyanyi, melompat dan sebagainya, tapi para sahabat Nabi dahulunya dibenci, dimarahi sebab ikut Rasulullah. Bukan setakat cakap sayang Rasulullah, dia buktikan sendiri. Saya tinggalkan mak bapak kerana apa? Kerana Rasulullah SAW. Tinggalkan suami kerana Rasulullah SAW. Tinggalkan isteri dan anak, pisah. Ada macam-macam Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mak pada Asma, pada isteri dia, mak pada Asma. Tak nak masuk Islam, dia tinggalkan. Tak ada macam macam you tak cinta I ke? Kan kita bersama-sama cinta kan? Kenapa nak cinta? Seriously. Tak, dia sentimen langsung. Sebab apa? Rasulullah tu amat besar di mata mereka, di hati mereka besar dengan Rasulullah. Tak ada siapa lebih besar daripada Rasulullah SAW. Itu pegangan kita. Dan itulah syiar kita dari Yayasan Taklim ni. Syiar kita itu. Kita sibuk bising arah orang buat benda macam ni, bukan sebab masalah dia cakap. Kalau dia kata banyak-banyak selawat, okay fine, tak ada masalah. Banyak-banyak istighfar, dia kata tak ada masalah. Kita tak kacau. Start dia kata, bib ini ada sekian, yang ni wali, yang ini sekian, ini selawat yang patut kita buat, ini hari patut kita baca selawat, ini cara patut kita baca selawat. Ada masalah lah. Itu kita lawan dia. Itu kita bising. So once dia buka pintu yang baru, then tali tadi putus lah. Maksudnya selain tali Allah Ta'ala, ada tali lain. Dan sebab kenapa bila kita ada perpecahan dalam masyarakat ni, benda yang tak boleh kita elakkan. Bukan kita nakkan perpecahan, tapi bila benda tadi dipilih Rasulullah dengan yang lain, pilih Rasulullah, kat situ akan pecah. Confirm akan pecah. Tapi kita balik pada ayat Quran, Allah kata wa'tasimu bihablillah. Peganglah kamu dengan jalan Allah, dengan tali Allah. Apa tali Allah tadi? Quran. Dan penjelasannya sunnah. Jami'an semua sekali. Wala tafarraqu. Yang kamu berpecah. Jangan berpecah dalam masalah pegang tadi. Ini pegang dengan tali Allah, tidak pegang. Pegang benda-benda lain, tiba-tiba dia ajak kita bersatu dengan dia. Macam mana? Saya bersatu pada tali Allah, bukan pada apa idea kita ada. Memang kita macam benda ni apologetic, macam ada orang baik juga. Saya tak nafikan dari segi masalah tajuk rupa, appearance depan orang ramai. Seriously mereka ni, kumpulan ni bagus. Kan duduk diam, cakap kan, tunduk, cakap perlahan, astagfirullah, kan, bagus. Tapi time ajar amalan yang Nabi tak ajar, time tu dia kena mengaku lah. Tak boleh dia kata macam, saya dah buat baik macam ni, awak kena ikut cakap saya. Tak boleh macam tu. Akhlak satu benda, tapi apa? Itibak satu benda yang lain. Itibak Nabi satu benda yang lain. Baik. Berkata pengarang buku kita, saya memohon Allah
agar kita menjadi dari ahli Al-Quran dan orang-orang pilihannya yang menghalalkan halalnya, halalkan Al-Quran, halalkan, dan mengharamkan haramnya, yang beramal dengan muhkamnya. Apa yang muhkam Al-Quran Karim, kita beriman, dan juga beramal dan beriman dengan apa? Dengan mutasyabihnya. Apa yang sama, kita beriman saja. Sudah. Tak perlu pada kita membahaskan dengan panjang lebar. Jadi itulah yang diminta oleh pengarang kita, hafizahullah. Dan itulah yang terakhir, alhamdulillah, pada buku dah habis. Oh, tak bawa buku kuning khatam buku Wassallallahu ala Muhammadin wassalam, alhamdulillahirabbil alamin. Itulah dia buku yang kita belajar, alhamdulillah. Khatam Quran khatam buku tamat baca buku. Dengan lama berapa kuliah? 100 lebih kot. Dia tak pasti. Kan? 140 lebih kot. Jadi kita habis, alhamdulillah. Tapi asal ini adalah benda ni asas. 106. Ini yang ke 106. Okey, pasal benda ni kita tahu, siapa nak info dia tengok belakang sebelum ni. Dia sebenarnya adalah asas. Sebelum orang tu mengenal Islam dan sebagainya, nak belajar agama, mana guru patut dia pilih, buku ni paling baik. Saya kadang-kadang saya ada minta mengajar bukan mengajar benda-benda kat luar kan. Saya kadang-kadang dia minta mengajar sekian ke apa, saya mulakan dengan ni dulu. Pasal bagi saya, kalau dia kata saya ajar apa yang sebelum, apa yang lain, yang kadang-kadang mungkin tak kena dengan idea dia tak faham lagi Islam tu macam mana sebenarnya, mana sumber pengambilan yang sepatutnya. Kita bimbang, kejap lagi tengah belajar dia melawan. Tak, dia bukan maksud dia melawan. Maksud dia kata guru saya kata. Kalau dia tak faham berkenaan usul Ahlussunnah Jamaah, mengagungkan nas, memastikan kesahihan nas dan betul faham nas, tak ada dalam hati dia, payah. Kita pusing sini aja depan. Yalah ustaz cakap ni, tapi Habib masih lagi betul. Macam mana? Kita dalam kes konteks apa? Menentukan hari tertentu. Itu dijawab oleh seorang ulama di Azhar. Dia kata kalau Nabi boleh menentukan hari untuk Masjid Quba, kenapa tak boleh ditentukan hari untuk baca Yasin 3 kali? Tadi dia ini. Dekat situ semua pengambilan yang salah. Mana dia nak beramal, pasal di antara perangai ahli bid'ah ni adalah cari dalil untuk sokong perangai, bukan beramal di atas dalil. Kita beramal, angkat tangan kerana Nabi sabda. So, ini kena buat perintah. Okey. Kemudian kita faham Allahu Akbar, tak Allahu Azam. Sebab Nabi sabda, Nabi arahkan. Al-Fatihah. Semua kita bina amal atas dalil. Kumpulan yang sesat ni dia apa? Buat amalan, cari dalil untuk sokong perangai dia. Dia buat amal, dia conclusion dia. Kalau Nabi boleh tentukan hari sekian ziarah Masjid Quba, kenapa tak boleh kita menetapkan malam nisfu Sya'ban baca Yasin 3 kali? Kenapa? Apa kaitan dia? Sebab kita tu first thing first kena datangkan tentang satu benda, kelebihan hari. Contoh hari Jumaat hari paling mulia. Setuju? Okey, tapi dalam Sahih Muslim Nabi kata, hari yang mulia tadi bukan semestinya kan hari ibadat. Bahkan bukan hari ibadat. Macam hari raya, hari kebesaran umat Islam, tapi bukan hari ibadat. Hari makan dan minum. Hari makan dan minum. Kalau hari Jumaat pula macam tu juga sebenarnya. Hari Jumaat bukan hari ibadat. Orang kita suka qiyam malam Jumaat. Salah. Dalam Sahih Muslim Nabi larang mengkhususkan malam Jumaat untuk qiyam, siang Jumaat untuk siam. Maka setengah para ulama nyatakan bila datang hadis Nabi SAW, Nabi nyatakan barang siapa mandi junub pada pagi Jumaat. Itu yang orang Melayu kita macam malam ni malam sunat kan. Dia apa ducah. Pakcik-pakcik sengih seorang kat masjid. Saya paling menyampah kalau mengajar orang tua. Kan dia tahu. Orang sini tak apalah, tempat lain. Dekat masjid kan dia macam malam ni malam Jumaat kan. Okay, kenapa? Sebab hadis datang barang siapa mandi junub pada pagi Jumaat. Anda junub dengan sebab apa? Baca Quran. Oh, junub dia baca Quran malam tadi kan. Maksud dia apa? Malam tadi malam untuk orang tu bersuka buat benda halal. Mana tidur dengan isteri dan sebagainya. Bukan malam tu malam ibadat. Sebab kenapa? Barang siapa mandi junub pagi Jumaat. Kenapa sebut yang tu? Itu yang kenapa para ulama conclusion kan malam tadi adalah malam sepatutnya orang tadi berhubungan dengan isteri dia. Sebab Nabi kata mandi junub pada Jumaat pagi. Nabi sebut kelebihan dan sebagainya. Tapi orang kita salah faham. Malam Jumaat dia sibuk nak qiyam. Qiyam mulai malam Jumaat ni bagus. Ini malam mengasah ilmu. Dia berpandu kepada apa? Kisah pernikahan mustar. Sahadis Nabi tak benarkan. Hadis Nabi larang. Nabi larang mengkhususkan malam Jumaat dengan qiyam. Tak kira baca Quran atau apa saja. Dan perbuatan baca Yasin malam Jumaat salah. Sebab mengkhususkan malam Jumaat dengan apa? Ibadat. Siang Jumaat dengan siam pun salah juga. Hari Jumaat ni hari untuk libur.
Betul, orang kaya di tanah Arab, hari Jumaat lah mereka sibuk beri makan fakir miskin dan sebagainya. Bagi dia rumah dia, fakir miskin akan beratur tunggu untuk dapat makanan pada hari Jumaat. Supaya orang hari itu hari makan dan minum, bukan hari ibadat. Bahkan dilarang kita puasa hari Jumaat. So dia bukan hari ibadat. Dia agung tapi bukan hari ibadat. Macam tu juga masalah. Kalaulah nisfu Sya'ban tu, kalaulah betul, anda tak disuruh buat ibadat pun mana tu. Kalau, tapi masalahnya hadis datang semuanya dhaif. Buat Ustaz, semalam tu buat dah kita biasa. Macam mana? Semalam kat masjid. Mana pun kak, semua sekali degil. Dah nantak kan? Kita tak kisah. Kita punya ikutan bukannya Nabi SAW. Itu ya. Masyarakat kita ni mazhab mufti. Mufti kata apa ya lah. Itu je. Kita tu bukan mazhab Syafi'i, bukan mazhab mufti. Kalau mazhab Syafi'i tak ada. Tunjuk dalam mazhab Syafi'i ajar mana. Imam Syafi'i kata apa? Kalaulah benda terlintas pada ulama kita zaman sekarang, kata Imam Syafi'i tak belajar. Imam Syafi'i terlepas. Allah terlepas tajuk ni. Kan? Imam Syafi'i terlepas, Malik terlepas, Abu Hanifah terlepas, Ahmad terlepas. Kan? Kalau sebelum mereka siapa? Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Uyainah, Abdullah bin Mubarak, Fudail bin Iyad, Hasan al-Basri, semua terlepas. Datang kita jumpa. Tak pelik je. Kita baik. Ha? Kita baik. Kita terbaik. Dia kata baik apa salahnya? Baik apa salahnya? Macam-macam benda boleh buat. Kan maghrib 3 rakaat. Ada Nabi larang? 5 rakaat. Ada datang saya satu dalil. Nabi kata, jangan solat maghrib lebih 3 rakaat. Pernah dengar? Tak pernah? Kalau sembahyang 5 maghrib 5 rakaat, boleh ke tidak? Sebab tak boleh lah. Mana dalil kata haram? Ya, Nabi buat 3. Tapi kita baik apa salahnya? Apply tengok. Jahanam agama ni. Rosaklah agama ni sebenarnya. Itu sebab kenapa kita kata ini antara ilmu yang paling awal patut dipelajari oleh seorang. Bahkan dibaiki amal dia dahulu, pemahaman dia dahulu sebelum dia belajar agama. Then after that baru dia belajar agama, dia akan faham. Jika tidak, dalam kepala dia ada ini boleh, ini boleh, ini boleh, ini boleh, semua sekali. Tainted, kotor. Sebab kenapa kita kata kotoran dia takkan hilang. So kita hilang, itu masuklah apa saja dia akan terkesan dengan asal. Sebab kita perbaiki dahulu cara pemikiran kita, baru lepas kita belajar agama kita akan tahu betul, faham dan sebagainya. Itu adalah penting. Jelas? Jelas? Ada soalan? Ya. Apa signifikannya yang caption malam Yusuf Sya'ban? Apa sejarah dia? Macam mana boleh timbul? Tak, benda ni sebenarnya kita ingat sebelum daripada macam Rejab diagungkan. Macam Omar dia pukul tangan orang yang tak makan bulan Rejab. Sebab apa? Ada orang berpuasa bulan Rejab, Omar pegang kayu ketuk tangan sampai makan. Sebab ada separuh benda tersebut datang dalam zaman-zaman apa tahu? Jahiliyah. Macam bulan Safar, Jahiliyah. Diagungkan, dibesarkan dan sebagainya. Dia kata malam ni kalau bulan ni siapa kahwin akan bercerai. Tak pun. Ada orang kahwin Ramadan bercerai. Ada kahwin depan Kaabah. Akan nikah tu depan Kaabah. Bercerai juga. Tak ada pun. Jadi signifikan pasal benda tadi balik pada asal. Nabi sendiri kata bulan Sya'ban itu diangkat amal. Nabi tak terangkan malam mana. Kalau Ramadan dia Nabi sebut 10 akhir Ramadan pada malam ganjil. Okay. Ada pun yang Nabi tak sebut pun. Bila Nabi tak sebut, maka dia open. Macam-macam malam berlakunya Isra' dan Mi'raj. Bahkan dalam Isra' Mi'raj datang dalam Al-Quran tu bunyi. Dia kata apa? Subhanallazi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Tuhan yang memperjalankan hamba-Nya lailan, pada waktu malam. Tak sebut malam bila. Lailan maksudnya any malam. Kalau lailah spesifik malam mana. Macam Lailatul Qadr, Lailatul Siyam. Malam itu kita associate. Bukan Lailul Siyam, Lailatul Siyam. Tapi bila sebut berkenaan dengan lailan, which night? Tak tahu. Bila tak tahu tu sebab kenapa? Dan tak turun-temurun disambut. Kalau patut sambutan tu dibuat, sahabat buat dulu. Baik, apa salahnya? Dan sahabat tak tahu kebaikan. Tu Ibn Katsir kata, kalaulah benda ni baik, mereka, para sahabat, dahului kita padanya. Kan kita sibuk buat Isra' Mi'raj dan sebagainya kan. Tapi solat tak jaga pun. Kan kita secara nationwide kita buat apa Isra' Mi'raj. Tapi bab orang tinggalkan solat dekat kedai, kita tak boleh nak tegur lagi. Apa gunanya pasal pada Isra' Mi'raj ini lebih besar ini bincangkan adalah solat. Tunggu Ramadan, tunggu Ramadan ni. Orang pergi buka puasa, buka puasa tapi tak sembahyang. Sepah. So, macam mana? Nampak tak? Insignificant. Pasal kadang ada orang tu pasal idea dia jaga hati lagi baik dan sebagainya. Lain tu lah.
Itu masalah dia. Pasal kita kata dia Syakban ni tadi salah satu bulan-bulan, dan ada timbul di masyarakat Arab jahiliah dahulu, ada diorang membesarkan satu hari tertentu, hari sekian dan sebagainya. Lepas masuk Islam kadang-kadang terkesan lagi. Hatta kita, umat Islam kita di Malaysia, kita kata kita masuk Islam awal kan? Jawab angguk. Awal, okey. Lepas tu tengok, kita ada amalan mandi safar. Soalan, orang Hindu ajar kita mandi safar ke? The word safar, is it Hindu? Safar, Hindu ke tidak? Sanskrit, safar. Bulan safar. Bukan. So sekali tengok, kita ada mandi safar. Kita beramal mandi safar tadi sampai akhir 70-an, baru tinggalkan. Soalan, kita dapat Islam, siapa mengajar kita Islam? Faham tak sekarang ni? Orang mengajar kita Islam, dia ajar sekali benda ni. Dia masukkan sekali unsur tadi. Kita terima kasihkan dia ajar kita Islam, tapi benda bid'ah tak payah ajar pun tak apa. Tapi dia masukkan sekali, last sekali kita ingatkan benda ni amalan turun-temurun kena buat. Mana datang nak Islam ajar yang tu? River Ganges tu ya? Tak, masalah sekali bukan River Ganges. Ganges tadi tak ikut bulan, musim dan sebagainya. Bahkan orang ada buat 4 tahun sekali sebagainya. Tapi kita kata mandi safar. Bulan safar ni bulan sial. Nak faham macam tu je? Bulan kecelakaan, bulan malam. Orang Arab zaman dahulu, bahkan dalam Bukhari Muslim datang, dia berkata, la adwa, tiada penyakit berjangkit. Penyakit tak boleh pergi sendiri. Macam hilang, kau pandang aku je aku sakit, tak boleh. Jangan dekat aku. Mana penyakit tak boleh datang pada kita. Tanpa air liur kita, nafas kita, darah, tak ada. Dia tak ada. La adwa. Wala tiyarata. Tak ada bad omen. Tiyarah, dia kata dia toir. Pasal orang zaman dulu dia nak bergerak, musafir. Kau nampak burung terbang di barat ke timur, dia akan pergi lari daripada timur pergi barat. Dia akan pergi ikut burung. So dia kata burung tu lari daripada musibah pergi kepada rezeki. Okey. Wala hamata, tak ada burung hantu. Kalau burung hantu bunyi atas rumah, ada orang nak mati. Perasan tak orang Melayu pegang benda tu? Sekarang ni hadis Nabi kata tiada. Nabi kata la adwa wala tiyarta wala hamata wala safara. Tak ada bulan safar. Nabi sebut dengan jelas tak ada bulan safar. Tak tahu mungkin pakcik juga orang asli tak tahu. Pak Imam ni kata lain dia faham. Pak Imam dia kata ini amalan jahiliah. Dia kata tak, ini kalau tak buat jahiliah. Dia buat, wallahu alam lah. Atau memang orang-orang Arab yang datang mengajar kita Islam tadi, pasal dia orang penyaga, bukan ulama, dia orang ada kepercayaan tadi. Wallahu alam. Which one is it? Pegang ni. Jadi either dia orang ajar, kan tidak macam dia dapat amalan tadi. Burung hantu ada, kalau bunyi ada orang nak mati. Perasan tak kita pegang? Orang Arab zaman dahulu pegang. Nabi ajar buang. Tiba-tiba kita dalam 1000 tahun dulu dapat Islam. Kita tolak 400 tahun 1000 tahun dulu dapat Islam. Tiba-tiba kita apa? Kita ada pegangan tadi. Tak pelik ke? Tak nak kata macam ini diajar oleh Ustaz Wahabi. Siapa ajar? Hormat ulama. Soalan, siapa ajar? Takkan nak kata Ustaz Adli ajar kot. Saya boleh lahir. Kan? Maksud dia siapa ajar? Orang yang ajar kita Islam, dia bagi package. Apa package? Lamsam. Package ini Islam sumbat sekali. Adat yang dia dulu pegang, orang Arab tu sendiri pegang. Dia kabilah dia, dia ni adalah orang, biasanya orang ni bukannya ulama tapi penyaga. Itu yang kekal kan. Bahkan diislamkanlah sebahagian amalan, macam amalan puja roh dalam Hindu diislamkan menjadi tahlil arwah. Itu amalan Hindu, confirm amalan Hindu. Dan bahkan dalam website ni saya ingat perhatikan satu jaguh daripada Indonesia, yang kumpulan Aswaja bawa datang Malaysia, kan? Dia kata apa? Memang amalan ini amalan Hindu, tetapi kita menunjukkan tauladan yang baik kepada orang Hindu. Jangan baca mentera, bacalah ayat Quran. Serius, dia cakap sendiri. Saya tahu, okey, saya will. Okey. Faham tak? Dia mengaku diislamkan. So sekarang nak tanya, siapa ajar kita bulan Safar? Siapa yang ajar kita keramat, kubur-kubur keramat? Ini tajuk dia. So kita terima package, termasuk masalah ni Syakban. Faham tak? Pasal kita ada package. Orang yang beramal tadi, dia bawa agama, dia bawa sekali amalan dia. Yang dia kata macam apa? Macam satu video dalam apa yang tentang apa Hisham Kabani punya kumpulan ni. Ada saya download daripada Al Jazeera. Nanti kalau sempat
saya tunjukkan yang lain, tapi ni kot. Ni hanya. Ni pengacara Jazirah. Dia pergi buat satu rencana berkenaan dengan Siriyun lil Ghayah, habis rahsia, habis secret. Top secret. Top secret, tajuk dia Sufiyah. Bukan Sofia, Sufiyah. Ni Sufiyah, mana ni apa? Sufism. Okey, dia tunjukkan, dia cerita kan. وتنشغل الدوام على أي يشملي لأسباب قد يعلمون بها وقد لا يعلمون. Kajian berkenaan dengan Sufi, pencarian tentang Sufism. Okey. Dia pergi kat sini Dia tunjukkan berkenaan dengan وفقا لهذا الرجل ada. Dia kata dia ni. كان هذا الرجل Ni Thailand. Oh, pause. كان هذا المبنى في شمالي لندن Ini adalah bangunan di utara London. ديرا للرهبان المسيحيين Dia adalah dulu tempat ibadat bagi rahib-rahib Kristian. إلى أن قدمه سلطان بروناي هدية للطريقة الصوفية الحقانية النقشبندية. Sehinggalah Sultan Brunei menghadiahkan bangunan ini kepada tarikat Naqsyabandi Haqqani. Ini 20 ni yang kata 20 million pound ke dolar dibeli oleh Sultan Brunei bagi diorang. Okey, tapi tengok Al Jazeera dia tapis juga. Dia kata apa? وفقا لهذا الرجل Mengikut kata-kata lelaki ni, this guy. Iya ke tidak? Wallahu alam, kan? وكان هذا الرجل الذي ولد مسلما وضاع في متاهات الغرب Dia ni asalnya lahir Muslim, kemudian dia sesat dalam apa dunia barat. قد عرف طريقه إلى التصوف على يدي يهودي. Tapi dia masuk Islam balik ikut jalan tasawuf ni melalui jalan tangan seorang Yahudi. لماذا أنت هو سألني لماذا أنت بتدور هون وهون 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 على Dia kata dengan Yahudi tu asal kau pusing. Dia kata dengan Yahudi tu. Okey. الكفاية في أعمالك يعني أنا شبكت فيه. Aku tak faham. Aku tak ni apa tak dapat nak tangkap kenapa kau pusing dia cakap dengan Yahudi tu. وعندك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندكم هذا وهذا بلغته والقرآن بلغته. Dia orang jawab balik daripada dia. Dia kata engkau ada Rasulullah. Engkau ada Rasulullah Muhammad lah. Lepas tu kau ada Quran dan Quran dengan bahasa engkau. Pasal lelaki ni asalnya Arab. تعرف هذا أنا شعر بدني ونزل دموعي كيف هذا يهودي يقول لي هذا Dia kata Yahudi cakap dengan aku. Yahudi kata engkau tak gerun ke dengan Quran dan sebagainya. Yahudi tak masuk Islam pun. Tapi dia ikut program pusing-pusing badan tadi. بتفشني فرجعني يعني إذا كان مخلصا في نصيحته يعني ينصح نفسه كلام صواب طلع من فم باطل. Dia kata kata-kata yang betul keluar daripada mulut yang batil. Mana cakap orang tu betul, tapi daripada mulut orang yang dia kafir, dia kata. هذا لم ينصح نفسه هو أولا. Dia patut nasihatkan diri sendiri kan, kata wartawan. هذا كان رجل من أطيب الناس. Dia ni adalah lelaki ni adalah orang yang baik dia kata. Orang yang baik pada jumpa dia. Kecil. في مسجد وجاء شخص باكستاني مسلم Dia kata aku dah masjid, kemudian ada seorang lelaki dari Pakistan. سألني قال لي أنت عربي Dia kata, dia tanya aku, kau ni Arab? فسر لي هالكلام. Terjemahkan aku kata-kata ni. هذا ولا مكتوب الشيخ فلان الفلاني. Lepas tu tulis kat kertas tu dia kata apa, ada Syekh Fulan bin Fulan, dia kata. Ini Nazir Haqqani lah. قلت له من هذا؟ قال هذا شيخي. قلت له عندك شيخ
أنت في إنجلترا Dia kata kau ada syekh, kau di England, dia kata. باكستاني وعندك باكستان. شيخ، وأنا عربي ومسلم Aku Arab Muslim. ومش عارف ألاقي شيخ. Aku tak ada syekh, dia kata. Aku tak tahu syekh apa. Jadi ni jadi ini yang dekat London lah dia orang punya. مشايخ درجات في مشايخ بينظروا للإنسان في عندهم بصيرة نظرة. Dia kata syekh ni ada syekh tentu manusia ni yang dia punya ada basirah, mata hati dia terbuka, dia kata. Nazrah, dia kata. عندهم Ini cuma dia punya pembantu je ni. Pasal dia pergi, dia orang datang jumpa dia dekat London. Pasal setahun sekali dia datang ke London. Nazih Haqqani yang dah mati tu. Yang Syekh Kabani tu yang baru dia. تقول هذا من تلاميذك، هذا لازم يجي عندك، هذا لازم يجي عندك، هذا وبس. بيعرف مين ماذا تقصد بمعلومات؟ Dia saya cium tangan je. Tak. Okey, ya. لسه كان لقاء مع شيخهم الذي يعيش في جزيرة قبرص محمد ناظم الحقاني النقشبندي قال أمهلني يوما أو Yeah. Banyak muzik lah Haji Jazirah. هكذا يبدأ الطريق داخل أوسع الطرق الصوفية انتشارا في العالم. Dia kata ini apa dia macam dia masuk ke dalam lelaki tadi masuk ke dalam antara tarikat yang paling luas penyebaran di dunia sekarang. تحت لوائها ملايين البشر. Di bawah dia ada berjuta-juta manusia. يحكم الله يوم القيامة على إسلامهم. Allah Ta'ala akan hukum pada hari kiamat nanti tentang Islamnya mereka ni. سلطة يسيل لها لعاب الحكام. Yang dia satu kuasa yang apa? Yang mengalir dengan apa? Dengan apa? Air liur daripada pemerintah. Pasal diorang ni kumpulan ni dia akan follow apa pemerintah cakap, kan sokong supaya terus boleh bergerak. طلبنا من أحدهم أن يرتب لنا لقاء مع شيخهم الذي يعيش في جزيرة قبرص. Kami minta daripada salah seorang mereka ni untuk susun agar pertemuan di antara kami Jazirah dengan syekh mereka di Cyprus. Muhammad Nazim al-Haqqani Naqshbandi. Muhammad Nazim Haqqani Naqshbandi dia matilah. Sekarang ni lah dia orang sibuk nak naikkan dia. Qala abhilni yawman aw ba'da yawm. Jadi lelaki tu kata bagi tangguh aku selama sehari atau 2 hari, sehari atau sehari berikutnya. Sehari atau 2 hari. Ada ba'daha liyaqul. Kemudian dia datang balik jumpa dengan orang Jazirah sambil berkata, Abshir, laqad ittasala asy-syaikh hatifiyan. Dia kata bergembiralah kerana syekh telah berhubung secara telefon atau bisikan. Hatifiyan. Secara telefon بالرسول صلى الله عليه وسلم فأذن لنا بالتصوير. Dia dengan dia berhubung dengan Rasulullah SAW secara telefon atau bisikan. Okey, dan dia telah izinkan untuk kami kita buat pertemuan dan menggambar dan rakam gambaran tadi. And then I met a sister. Jadi ini contohlah. Contoh kata. Yang contoh apa dia kita kata sebagai apa yang ditunjukkan oleh mereka dan ialah hubungan dengan Nabi secara telefon kan. Tanya, boleh tak? Boleh. Tapi last kali Jazirah tak buat. Tak buat sebab apa? Sebab diorang minta bayaran 10 juta USD. Untuk one meeting 10 million. Ni Jazirah, kalau Jazirah tipu jangan tipu lah. Ada kalau ke depan sikit kita jumpa. Dia kata diorang minta dia bayar 10 juta untuk satu pertemuan yang dibuat secara live dan sebagainya untuk ni. Mereka bayar dia 10 juta dan baru duduk. So Al Jazeera tak bayar. Itu cerita dia. Jadi ni kisah dia. Jadi lah wallahualam kita kata zaman sekarang ni makin orang dah seronok kan dengan benda macam ni. Macam mana? Pasal dia ada benda yang kita tradisi yang kekal. Orang dah sebuat, betul datang Islam kita betulkan pun mereka kata salah lagi. Macam terpulang lah. Kerja kita menyampaikan orang nak ikut ke tidak terpulang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas? Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.